Ta'ala wa barakatuh. Bersama saya Fazli Muhammad dan Tuan Haji Hanif Katri kita di bulan puasa bulan Ramadan Al-Mubarak. Terlebih dahulu kami mengucapkan minta maaf, hari ini hari Ahad. Ingatkan tak jam. Rupanya saya daripada KL tadi nak sampai ke sini, ya Allah punya jam. Jadi mohon ampun dan maaf di atas kelewatan sedikit pada hari ini. Okey Tuan Haji, sebelum itu saya nak memberi sikit cerita tentang Ramadan. Ramadan dah masuk di hujung Ramadan ni. Kita sama-sama, bukan kata pada anda sahaja juga, pada kami juga, inilah peluang untuk kita menginsafkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik, terutamanya dalam memfitnah, keji-mengkeji, maki-memaki, hamun-menghamun sesama kita, tak kiralah peribadi ke ataupun di dalam ruangan komen di Facebook, di Instagram dan lain-lain platform. Ambil semangat Ramadan ini, kita berubah daripada satu level ke level yang lain. Okey, tajuk pada hari ini, Hamid Badaw versus Hamzah Zainuddin. Dengar tajuk macam wow. Tetapi kerana tajuk itu juga, ramai rakan-rakan pegawai-pegawai menteri yang screenshot hantar pada saya tertarik dengan tajuk Hamid Badaw versus KPN. Okey Haji, macam mana kita dah nak masuk ke terakhir dah bulan puasa ni? Aktiviti Tuan Haji semasa Ramadan. Saya teringat apa yang sering dipesan oleh guru-guru agama kita, samalah di sekolah menengah ataupun di taman-taman rumah kita, di mana dikatakan sebaiknya umat Islam mengejar ibadah di 10 hari terakhir dan cuba untuk memperolehi keindahan Lailatul Qadar. Kita berharap daripada apa yang kita buat pada malam ini, ianya juga untuk ibadah, di mana saya percaya kemelut-kemelut negara ataupun soal-soal tadbir urus negara yang mungkin tidak difahami dengan mudah oleh rakyat, dengan adanya program seperti ini dan pada malam ini, sekiranya yang memberi pencerahan dan pemahaman berkaitan dengan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang tanpa mengambil pihak politik. Saya harap ini dianggap dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ibadah di pihak kita. Itu sajalah bagi pihak saya untuk permulaan ini. Permulaan, tetapi nasihat yang cukup baik daripada Tuan Haji untuk saya dan juga kita semua. Okey Tuan Haji. Ya, saya. Kita mulakan. Boleh. Dengan soalan pertama saya, yang ramai orang nak tahu, yang ramai orang yang kurang faham, apakah peranan Suruhanjaya yang dipanggil SPP, Suruhanjaya Pasukan Polis. Apakah peranan SPP dan juga peranan menteri di dalam SPP itu? Dan kalau Haji boleh tambah apa peranan menteri itu sebagai pengurusi SPP dan juga ketua polis negara, peranan ketua polis negara dalam SPP itu. Silakan Haji. Sebenarnya sebelum saya menjawab secara khusus persoalan itu, saya nak sentuh terlebih dahulu tentang tajuk Hamid Badaw lawan Hamzah Zainuddin. Kenapa kita pilih tajuk tersebut ataupun kenapa kita gubah tajuk tersebut? Sebab terdapat pelbagai isu yang perlu difahami di bawah tajuk tersebut. Dan dalam merungkai setiap satu isu itu dengan cara yang teratur, maka kita perlu terlebih dahulu memahami soalan terbaik yang diajukan tadi, iaitu apakah dia SPP. Now, SPP ni ataupun Suruhanjaya Pasukan Polis ni adalah seperti pelbagai Suruhanjaya lain yang telah pun dinyatakan dengan jelas dan diwujudkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Kita ada Suruhanjaya Angkatan Tentera, kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, kita ada Suruhanjaya Kehakiman dan Perundangan, kita ada Suruhanjaya Pendidikan. Semua Suruhanjaya ni mempunyai tanggungjawab dan peranannya, termasuk Suruhanjaya Pasukan Polis. Ini boleh diperolehi di bawah Perkara 140. Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan. Jadi di bawah Perlembagaan Persekutuan 140 ni, Suruhanjaya Pasukan Polis ni tanggungjawabnya dinyatakan di bawah Perkara 140 Fasal 1, di mana ianya bertanggungjawab untuk menyelia keseluruhan perkhidmatan polis diraja Malaysia yang kini kita dipahamkan merangkumi anggota seramai lebih kurang 130,000 orang. Jadi hala tuju polis, sahsiah
kebajikan anggota-anggota polis, perjawatanan polis, sama ada kita perlukan berapa banyak superintendent, berapa banyak assistant dan sebagainya. Itu semua ditentukan melalui saranan-saranan dan cadangan-cadangan daripada SPP. Ya. Yang dianggotai pula oleh pengerusinya menteri. Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri, dan merangkumi juga setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Ketua Polis Negara dan beberapa anggota lain yang berjumlah 9 orang semuanya yang dilantik oleh Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong. Jawatan kuasa SPP ni. SPP ni. Now, orang akan tertanya seperti mana yang dibangkitkan baru-baru ini tentang kenapa menteri duduk dalam SPP. Setiap ataupun kebanyakan Suruhanjaya yang saya sebut tadi, memang menteri dinyatakan dalam perlembagaan untuk mempengerusikan Suruhanjaya tersebut. Seperti Suruhanjaya Angkatan Tentera, Menteri Pertahanan menjadi pengerusi. Suruhanjaya Pendidikan, Menteri Pendidikan. Jadi tujuan menteri dimasukkan pada tahun 1957 di bawah perlembagaan adalah kerana pada masa itu fahaman penggubal undang-undang adalah menteri akan bertindak untuk menyelia tugasan Suruhanjaya terbabit. Jadi kalau Menteri Dalam Negeri diletakkan sebagai pengerusi SPP, dia akan bertindak dengan adil dan saksama tanpa mengira latar belakang politiknya untuk menentukan kepengerusian dia dalam Suruhanjaya polis ini adalah untuk kebaikan polis, bukan untuk kebaikan politik. Itu adalah pahaman objektif penggubal perlembagaan mengikut konsep kedaulatan undang-undang. Anggapan undang-undang adalah semua yang dilantik atau semua yang dipilih dalam pilihan raya dan kemudian dilantik sebagai menteri akan sewajarnya bertindak mematuhi keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Itulah sebabnya dalam Suruhanjaya membabitkan kementerian masing-masing, menteri diletakkan sebagai pengerusi. Ini tidak bermakna. Itu yang nak dengar tu Tuan Haji. Ini tidak bermakna menteri diletakkan di situ untuk mengawal selia Suruhanjaya itu mengikut fahaman politik diri dia ataupun parti dia maupun kerajaan dia. Itu adalah bercanggah dengan keluhuran perlembagaan, bercanggah dengan kedaulatan undang-undang. Jadi Hamzah Zainuddin tidak boleh mengatakan beliau sebagai pengerusi SPP berhak untuk membuat keputusan mengikut selera politiknya. Menteri Razi Jidin tak boleh mengatakan dia berikut selera politik untuk menentukan hala tuju pendidikan negara kita dalam Suruhanjaya Pendidikan. Dan Menteri Hishamuddin, yang Menteri Pertahanan ataupun Ismail Sabri sekarang ni, Menteri Menteri Pertahanan, tidak boleh menggunakan pahaman politik dia untuk mencelarukan, mengelirukan hala tuju Suruhanjaya Angkatan Tentera. Itu haram, tidak dibenarkan. Haram, ya? Haram dari segi perlembagaan. Dari segi perlembagaan. Sebab kita ni bukannya ulama nak kata haram dari segi fatwa. Bukan haram dari segi merentah negeri, ya. Tapi kan dari segi tadbir urus negara, undang-undang tertinggi kita adalah perlembagaan. Jadi bila kita sebut haram dari segi perlembagaan, maksud dia tak boleh lah. Dan seorang menteri ni, mana-mana menteri dalam mengendalikan kementerian mereka sendiri dipercayai dan diyakini sepatutnya memahami keluhuran perlembagaan. Jadi ini amat sedih tau apabila kita dengar seorang menteri seperti Hamzah Zainuddin mengatakan, ya, rakaman yang tertular tu memang suara saya, tapi saya kan menteri dan pengerusi SPP, so what? Saya nak tanya balik kepada Menteri Hamzah Zainuddin, so what? Sebagai pengerusi SPP, awak memakai topi pengerusi SPP di dalam SPP, bukan semasa awak kerja sebagai menteri di luar. Cuma kerusi awak sebagai menteri membenarkan awak duduk sebagai pengerusi di dalam SPP. Jadi apa yang awak nak bangkitkan sebagai pengerusi SPP wajib dibangkitkan, harus dibangkitkan di dalam mesyuarat SPP, bukan bertindak di luar. Apa-apa kenyataan pendapat yang pengerusi SPP nak bangkitkan
mestilah disampaikan melalui Sekretariat SPP. Bukan melalui Political Secretary di kementerian beliau. Tak boleh. Political Secretary beliau tidak berhak untuk berucap atau memberi kenyataan atau memberi arahan bagi pihak pengerusi SPP walaupun beliau bertugas sebagai Setiausaha Politik Menteri. Itu dalam kementerian, bukan SPP. Jadi Hamzah Zainuddin dan menteri-menteri lain dalam Suruhanjaya masing-masing, saya syorkan faham benda asas ni. Kalau benda asas ni menteri tak faham, rakyat jadi celaru. Dan bila rakyat jadi celaru, maka wujudlah persepsi negatif pada rakyat. Jadi jangan katakan asal usul kekeliruan rakyat adalah ketidakpahaman rakyat. Tidak. Asal usul kekeliruan rakyat adalah ketidakpahaman, ketidakmahufahaman dan ketidakendahan menteri-menteri yang kita ada sekarang, termasuk Hamzah Zainuddin. Baik, jadi itu yang pertama tentang keanggotaan. Saya jawab sikit. Kerana kenyataan-kenyataan itulah membuat ketua-ketua bahagian parti politik seperti daripada Kepung nak tunjuk hero, buat kenyataan yang minta maaf bercakap di bulan Ramadan, bagi saya bangangnya kenyataan, minta Hamid Bador bertanding dalam pilihan raya. Saya mungkin kerana kalau menteri pun dah tak faham SPP tu, jadi yang duk ada ni ketua-ketua bahagian pun lagilah tak faham, saya rasa. Sebenarnya saya nak sentuh perkara itu di hujung nanti. Okey. Sebab ianya jadi hanya simpan. Saya nak simpan, bukan nak simpan selama-lamanya. Nak sentuh di hujung supaya apabila disentuh setiap isu yang lebih penting dari segi perlembagaan dan perundangan, maka isu-isu politik ni nampak kedangkalan dan kebodohan dan kebangangannya akan disentuh kemudian. Boleh lagi dahsyat pada saya. Saya memang bila saya cakap saya tak berlapik sebab saya wajib menyatakan sebenarnya dari segi perlembagaan. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Fahmi Kizarali, Muhammad Latif, Fahmi Zarazia, Hezri Zakia, Wiki Hari Mekyan, Nur Angel Nur, Khalid Ahmad, soalan-soalan bertalu-talu, Ahmad Ezek. Saya rasa nak jawab soalan Dewan dulu ke? Saya rasa macam ni lah. Saya terlebih dahulu memang seperti mana yang tekan pengerusi majlis kita, Saudara Fahmi ini, kami berucap terima kasih di atas soalan-soalan ini. Tapi untuk kali ini, saya percaya apabila kita rungkaikan setiap isu lain, saya percaya soalan-soalan tersebut insya-Allah akan terjawab. Tapi jika tidak terjawab, maka hantarlah peringatan semula kepada Saudara Fahmi supaya kita dapat sentuh. Biar Tuan Haji pergi dulu. Dengan pandangan-pandangan rokok tak tepi Tuan Haji. Kita tambah dulu Haji. Tapi sebelum kita teruskan soalan, sebenarnya saya tak habis jawab soalan pertama. Itulah saya nak suruh Tuan Haji habis, tapi Tuan Haji dah pegang rokok. Soalan pertama tadi saya dah sentuh tentang tanggungjawab menteri ataupun peranan menteri sebagai pengerusi KPN. Tapi berkaitan dengan pelantikan jawatan tertinggi pegawai-pegawai di Polis Diraja Malaysia dan juga Ketua Polis Negara. Di bawah Fasal 4 dinyatakan, ke bawah duli yang di-Pertuan Agong yang akan menentukan perlantikan, contohnya kita ambil KPN lah, Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara yang bersandarkan kepada cadangan ataupun rekomendasi daripada Suruhanjaya Pasukan Polis. Itu Pasal 4. Tak habis lagi ni. Nak baca undang-undang ni, ini masalahnya. Bila saya habis satu ayat, semua dah lompat. Tak boleh. Tunggu sampai rungkai setiap peruntukan dia. Dan Pasal 5 pula mengatakan, walaupun adalah rekomendasi daripada SPP, tapi YDPA akan juga mengambil nasihat Perdana Menteri. Nampak tak? Bagi saya habis. Jadi rekomendasi nama siapa yang datangnya daripada SPP. Katalah SPP mencadangkan, cadangan nombor 1 adalah Fazli, nombor 2 adalah Jeff, nombor 3 barulah sekali Hanif. Itu cadangan dia. Disampaikan kepada YDPA. Dan YDPA pula akan minta nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak duduk dalam SPP, tapi sebagai pentadbir urus eksekutif tertinggi negara, selain daripada di bawah arahan ataupun di bawah kerajaan Baginda Tuanku, maka beliau diambil nasihat. Di situ dia boleh bagi nasihat. Baik. Saya rasa mungkin nombor 2 kot bagi pandangan saya. Walaupun nombor 1 mungkin pandangan Menteri Dalam Negeri yang bersama-sama dalam SPP. Ingat tak? Dia duduk dalam SPP. Tapi dia mungkin bagi nombor 1 Saudara Fazli. Tapi Perdana Menteri mengatakan Saudara Jeff.
Tak semestinya apa Menteri Dalam Negeri itu cakap, Perdana Menteri kena ikut. Itulah dia sebenarnya. Nawaitu dan niat penggubalan perlembagaan. Bukan bila Perdana Menteri kata A, semua kena ikut A. Bukan bila Menteri kata A, maka Perdana Menteri pun tak boleh bercanggah sebab Menteri itu dalam negeri. Tidak. Nah, sekiranya lah Agong berpendapat adalah nama cadangan yang kedua, maka sebab itu cadangan yang kedua, maka dia hantar balik kepada SPP. SPP bersidang semula. Kita bagi nama Jeff ni nombor 2, tapi dah dicadangkan oleh Perdana Menteri nombor 1. Cuba kita rungkai balik. Katalah mereka bersetuju, tidak ada bezanya 1, 2, 3 tu, dia orang memang cadangkan, maka dia kata okey, Tun Agong lantik. Itu proses rundingan. Nah, balik kepada soalan asal, orang akan tanya, siapa pula yang cadangkan dalam SPP 3 nama tersebut atau 5 nama tersebut, atau nombor nama ataupun 1 nama, siapa? Di situlah peranan Ketua Polis Negara yang juga jawatan kuasa dalam SPP. Ini tidak dinyatakan di dalam perlembagaan. Tapi tanggungjawab Ketua Polis Negara adalah untuk menyelenggara kebajikan 130,000 anggota polis. Dan dialah yang sedang bertindak ataupun menguruskan sistem kepolisian negara dengan anggota-anggota ni. Dia sendiri yang akan tahu siapa yang lebih layak, siapa yang tak lebih layak. Menteri dia duduk dalam pejabat menteri dia. Menteri mempunyai banyak agensi lain di bawahnya. Seperti yang disentuh oleh Tan Sri Amir Bado di dalam sidang akhbar rasmi terakhir. Pada hari Jumaat yang lalu, dia mengatakan menteri mempunyai banyak agensi di bawah dia. Betul. Menteri Dalam Negeri contohnya, dia ada RUS di bawah dia, dia ada kementerian-kementerian lain, immigration di bawah dia, custom di bawah dia, pelbagai di bawah MOF dan sebagainya. Banyak lagi. Jadi beliau kalau sebagai seorang menteri yang munasabah, bila dia masuk sebagai pengerusi SPP, dia akan minta pendapat Ketua Polis Negara dulu. Itulah maksud Hamid Bado, bahawa cadangan beliau pada kebiasaannya akan dan wajib diambil sebagai cadangan utama oleh SPP. Tidak bermakna mereka terikat. Now, sini kita juga kena faham ada satu konsep perundangan bermaksud convention, adat. Perlembagaan tertinggi, Undang-Undang nombor 2. Kemudian kita ada convention. Convention yang menzahirkan semangat perlembagaan, iaitu perkara yang biasa dilakukan. Daripada zaman KPN terdahulu, cuba tanya Tun Hanif Omar, tanyalah Musa Hassan dan pihak-pihak lain. Seringkali KPN yang akan memberi cadangan, sebab dia tahu karakter pegawai-pegawainya, dia tahu disiplin pegawai-pegawainya, dia tahu kelebihan pegawai dan kekurangan pegawai itu, dia tahu di jabatan mana seseorang pegawai itu boleh lebih berfungsi, pegawai yang lain berfungsi lebih di mana, di unit mana, di jabatan mana. Dia yang tahu. Menteri tahu apa? Tapi Hamid Bado, sekejap, bagi saya habis. Jadi pokoknya di sini, Ketua Polis Negara secara konvensionnya akan memberi cadangan. Okey. Now, untuk isu penggantian Ketua Polis Negara Hamid Bado dengan Akril Sani, saya tidak ingin memasuki isu individu itu saja. Sebab kita nampak isu itu didahului dengan perbalahan. Tajuk kita Hamid Bado dengan Hamzah Zainuddin. Jadi ini adalah isu ranting dan cabang. Okey, itu kita kena tolak tepi sekejap untuk kita fahami konsep. Di pokoknya, dari segi pelantikan, atas sekali pelantikan agung, setelah direkomend oleh Suruhanjaya Pasukan Polis selepas mengambil nasihat Perdana Menteri yang di luar SPP. Dan cadangan SPP ni pada konvensionnya datangnya daripada KPN. Okey, itu adalah struktur urus tadbir SPP. Malangnya saya sendiri terkejut, Saudara Fazli. Sebelum Saudara Fazli nak tanya soalannya, saya sendiri terkejut dengan kenyataan Hamid Bado yang mengatakan dalam tempoh setahun apabila dia berkhidmat sebagai Ketua Polis Negara, di mana menteri berkenaan adalah Hamzah Zainuddin, yakni sejak daripada 9 Mac. Saya sebut 9 Mac sebab Hamzah Zainuddin dilantik menteri cuma 9 Mac. Muhyiddin menjadi Perdana Menteri 1 Mac 2020. Jadi sejak 9 Mac 2020, dia kata cuma ada 4 mesyuarat SPP. Sedangkan sepatutnya diadakan setiap bulan sekali sekurang-kurangnya. Dan tidak ada pejabat SPP. Di manakah keprihatinan
menteri yang berkuasa atau yang bertanggungjawab untuk SPP dengan tidak mengadakan pejabat SPP. Di mana hormatnya kepada SPP tersebut? Sedangkan SPP ni bertanggungjawab untuk sahsiah, kebajikan, keanggotaan semua 130,000 pegawai polis. Dan jangan lupa, anggota dan pegawai polis inilah yang bertanggungjawab, bersusah payah siang dan malam menjaga keselamatan kita tau. Kalau mereka tak bertugas seperti mana yang mereka bertugas selama ini, awak dan saya tidak boleh berada di sini dengan selamat. Betul. Saya setuju yang tu. Dan sebelum kita pergi kepada soalan lain, saya perlu tekankan di sini, walaupun terdapat isu-isu berkaitan kartel yang kita akan bincangkan, salah laku polis dan sebagainya, itu cuma suatu golongan kecil. Jangan disebabkan nilai setitik kita nak tuhmahkan keseluruhan 130,000 orang. Saya tegaskan di sini kepada para pendengar, ramai daripada anggota polis kita semuanya berdedikasi, berdisiplin dan paling penting berintegriti. Siang malam, hujan panas, puasa tak puasa, mereka berada di pos masing-masing melakukan tugas. Saya rasa itu kita kena hormat. Tapi pada masa yang sama, permasalahan yang wujud di dalam sistem tadbir urus polis berkaitan integriti dan salah guna kuasa perlu kita tangani dan perlu kita bantu pihak-pihak yang berhasrat menangani seperti mana yang dinyatakan oleh Hamid Badur, dan kita tahu pegawai-pegawai lain yang bertugas sekarang ni seperti Ayub Khan di Johor dan sebagainya, ya. Dan ada lagi yang lain tak perlu kita namakan yang memang berfungsi untuk menaikkan taraf dan hormat kepada polis diraja Malaysia. Dan kita harap Akhil Sani sekiranya beliau teruskan sebagai Ketua Polis Negara mulai pada hari esok akan mengambil langkah yang sama. Jadi secara keseluruhannya lah, SPP ni adalah Suruhanjaya di bawah perlembagaan yang kita telah huraikan anggota dia, kita telah huraikan tanggungjawab dia, dan kita telah sentuh berkaitan bagaimana pelantikan. Jadi Hamzah Zainuddin salah. Hamzah Zainuddin salah. Saya ulang lagi sekali. Berkaitan dengan pendapat beliau bahawa dia yang tentukan siapa. Itu salah. Rakaman, kenapa kita sentuh benda ni? Sebab dalam rakaman yang dia akui suara dia, dia dengan jelas menyatakan bahawa we can choose our boy. Apa maksud dalam bahasa pasar our boy itu? Kita pilih orang kita, orang yang kita hendak. Itu bukan merit. Itu dengan jelas, tak payah nak pusing, tak payah nak spin. Itu dengan jelas bermaksud Hamzah Zainuddin mengatakan beliau berhak pilih siapa dia nak. Walaupun seorang tu tidak ada kelayakan atau pengalaman untuk tadbir urus polis, semata-mata kerana ia mungkin membantu perjalanan politik beliau ataupun isu-isu peribadi beliau untuk memudahkan campur tangan kepribadian dia. That is where he's absolutely wrong. Bukannya salah sedikit, salah 100%. Kalau dah mengaku itu suara dia, bukannya benda tu tak salah Hamzah Zainuddin. Benda tu masuk dalam kategori di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, iaitu salah guna kuasa. Jangan kita lupa, pada tahun 1998, seorang bekas Timbalan Perdana Menteri telah dituduh di mahkamah di bawah seksyen yang sama dengan seksyen baru ini, iaitu menyalahgunakan kuasa kerana menyuruh anggota-anggota Special Branch untuk mencuba atau cuba menukar kenyataan beberapa saksi-saksi dalam satu kes sodomi berkenaan. Dan bekas Perdana Menteri itu telah didapati bersalah dan terpaksa menjalani hukuman di penjara. Hamzah Zainuddin, rakaman tersebut saya syorkan mendedahkan awak dengan pengakuan itu suara awak. Jika ada apa-apa laporan dibuat kepada SPRM, dan jika tidak ada sekalipun, maka SPRM patut siasat. Adakah itu merupakan pengakuan salah laku rasuah perjawatanan oleh Hamzah Zainuddin sebagai pengerusi SPP? You better watch out. Okey Haji, sebelum saya ke soalan lain, saya nak selit sikit tentang tanggungjawab. Ni banyak sangat soalan tentang tanggungjawab. Ada SPP, menteri mempengerusikan SPP. Dia orang tanya sekarang ni, kenapa pula KPN tak buat pejabat SPP? Itu tanya Hamzah Zainuddin lah. Ini jawapan Tuan Haji Hanif. Bukan jawapan saya. Itu pun adalah soalan Hamid Badur. Kenapa tak buat pejabat SPP? Kalau betul-betul sebagai menteri yang menyelia polis,
Sepatutnya kebajikan polis yang diurus tadbir oleh SPP patut disediakan satu pejabat. Bukan pejabat mewah dengan air condition di 5-star hotel ataupun 4-star commercial building. Tak payah. Pejabat biasa yang kosong di Jalan Duta pun banyak. Boleh diadakan untuk SPP supaya ada sekretariatnya, ada pekerja-pekerjanya, perkeraniannya, pegawai-pegawainya, dan bilik mesyuarat untuk SPP bermesyuarat sebulan sekali, sebulan dua kali dan sebagainya. Rekod-rekod disimpan dengan teratur supaya tidak ada risiko rekod-rekod itu terdedah. Kalau tiada pejabat, mana dia? Minit mesyuarat disimpan di mana? Saya nak tanya. Adakah disimpan di pejabat menteri? Itu salah. Sebab kalau di pejabat menteri, pegawai-pegawai menteri yang tidak tertakluk kepada SPP boleh mempunyai akses kepada minit-minit mesyuarat SPP confidential. Jadi saya tak faham. Saya tak faham kenapa menteri tak faham. Kenapa menteri tak faham? Perkara yang wajib dia fahami kalau nak jadi menteri. Dan perkara ini seorang Perdana Menteri harus ambil serius. Dengan pendedahan yang dibuat oleh Hamid Badu, jika ianya tidak disangkal, dan saya percaya tidak boleh disangkal. Setakat ini tidak disangkal langsung oleh Hamzah Zainuddin. Dan jika nak disangkal, tolong jangan spin, ya. Sangkal dengan fakta. Dan jika tidak disangkal Perdana Menteri, saya syorkan, walaupun ini sepatutnya di hujung, di masa ini saya nak tekan, dan saya akan tekankan lagi, Perdana Menteri wajib pada masa ini memecat Hamzah Zainuddin sebagai menteri. Dan bila dipecat sebagai menteri dalam negeri, secara automatiknya, maka terlucutlah jawatannya sebagai pengerusi SPP. Ya, itu adalah kewajipan sebuah tadbir urus kerajaan yang prihatin. Bukan soal kita nak jadikan benda ni bukan isu politik, ya. Ini isu tadbir urus negara, kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, sahsia dan kebajikan polis. Ya. Jadi perkara ini perlu diambil serius oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Now, kepada soalan lanjut. Saya nak pergi ke soalan yang ditunggu-tunggu. Apa dia? Ada pihak kata boleh, ada pihak kata tak boleh. Apa dia? Tentang penamatan jawatan Ketua Polis Negara. Habis kontrak ke, tak habis kontrak ke, darurat ke, tak darurat ke, adakah Seksyen 15 Akta Polis 1967 itu? Ya. Ramai yang nak tahu tentang Seksyen 15 Akta Polis 1967. Sebenarnya daripada amatan saya, isu Seksyen 15 ni telah pun diwar-warkan, tersebar luas di media massa sejak hampir sebulan yang lalu. Bukan baru-baru ini. Betul. Dan pada masa itu juga ada ramai rakan-rakan kita yang telah hantar mesej kat saya dan bertanyakan, betul ke tuan Seksyen 15 ni tak benarkan Hamid Badu berhenti semasa darurat? Dan saya telah menjawab dengan ringkas di dalam WhatsApp. Tapi memang saya tidak pada masa itu mengambil perkara itu sebagai perkara yang perlu ditekankan. Tapi memandangkan benda ini masih lagi dibangkitkan. Dan benda ni adalah isu peruntukan perundangan. Seksyen 15 ni adalah peruntukan Akta Polis 1967. Jadi saya wajib untuk memberi satu penerangan perundangan apakah dia Seksyen 15 ini. Dan amat saya terkejut apabila saya baca dalam media massa sejak beberapa hari ini, terdapat pandangan perundangan oleh beberapa peguam. Ya. Yang mengatakan kononnya Seksyen 15 ini terpakai, termasuk peguam pejuang. Dan saya dengan rendah diri menyatakan itu adalah satu interpretasi yang salah. Seksyen 15 Akta Polis tidak terpakai kepada isu Hamid Badu. Biar saya jelaskan. Seksyen 15 ini diwujudkan dalam Akta Polis. Dia berbunyi macam ni. Tiada seorang pun pegawai polis boleh bersara, ya, bersara atau meletak jawatan daripada pasukan dalam masa perang, bukan sekarang ni bukan perang, atau semasa pengisytiharan darurat masih berkuat kuasa, iaitu sekarang. Sejak 11 Januari 2022 memang kita berada dalam darurat. Tapi tiada seorang pegawai polis pun yang boleh bersara atau meletak jawatan. Now kita kena faham, pada masa tahun 67 ni, sistem pelantikan pegawai polis adalah tertakluk pada masa itu sebagai pengkhidmat di bawah perkhidmatan Jabatan Awam. Ya. Okay. Tidak ada pada masa itu, jarang-jarang sekali digunakan sistem pelantikan kontrak. Ya. Jadi Akta Polis ini digubal berpandukan kepada keadaan pada masa itu, iaitu seorang pegawai polis yang kalau dia dah penat
Dia mungkin dah tak larat nak jadi pegawai polis. Dia mungkin nak buat perkara lain seperti nak bercucuk tanam, ataupun dia nak berniaga, ataupun nak rehat di rumah, jadi suri rumah di rumah. Okay? Maka dia nak letak jawatan. Kalau benda tu ada perang atau darurat, dan kalau dia dibenarkan letak jawatan pada masa itu atas pilihan dia, maka mungkin akan menggugat keanggotaan. Siapa nak masuk jadi anggota polis, macam mana nak buat training semasa perang, semasa darurat. Itu sebab dimasukkan benda tu. Begitu juga dengan kalau dah sampai umur bersara. Kalau dibiarkan bersara, umur bersara sampai di bawah JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, maka macam mana kita nak dapat anggota baru? Yang bersara duk banyak. Jadi kita hentikan secara darurat tu, disebabkan perang atau darurat, kita hentikan persaraan. Melainkan dibenarkan oleh Ketua Polis Negara. Itu syarat dia. Dengan syarat bahawa seorang pegawai polis boleh bersara atau dibenarkan meletak jawatan jika disyorkan sedemikian oleh Ketua Polis Negara. Jadi Ketua Polis Negara kena setuju. Now, Ketua Polis Negara kita, Hamid Badu, tidak tertakluk kepada peruntukan ini. Itu nombor satu. Sebab ini adalah untuk yang lain. Dengar betul-betul tuan-tuan ya. Okey. Untuk yang lain selain daripada Ketua Polis Negara Seksyen 15 terpakai. Itu pun kalau mereka berkhidmat di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam, bukan di bawah kontrak. Dan yang kedua yang lebih penting bagi saya, Hamid Badu telah bersara sebelum pilihan raya PRU 14 2018. dan dia dilantik sebagai Ketua Polis Negara atas kontrak. Kontrak mempunyai tempoh. Dan tempoh lantikan dia tamat pada hari esok Isnin 3 hari bulan Mei 2021. Jadi ini bukan soal dia sendiri nak bersara. Tempoh kontrak mati. Ini bukan soal dia letak jabatan. Kontrak dia dah tamat. Ini bukan isu tentang kerajaan buang dia. Tidak. Kontrak ni tidak wujud pada masa gubalan 1967. Dari segi undang-undang, bila kita tafsir section-section tertentu, perkataan-perkataan tertentu, kita kena baca seadanya. Kita tidak boleh baca dengan emosi dan pahaman politik. Jadi section 15 malang sekali dalam pahaman saya tidak terpakai kepada Hamid Badur. Ini tidak bermakna saya setuju Hamid Badur sepatutnya dibiarkan tamat kontrak. Sebab saya dah sentuh benda tu sebelum ini dalam program terdahulu. Disebabkan perkara-perkara lain yang muncul, saya telah syorkan kerajaan patut lanjutkan tempoh kontrak. Bukan disebab Seksyen 15, tidak. Disebab keperluan permasalahan dalam sistem politik. Itu isu lain. Itu isu yang tidak ada kaitan dengan Seksyen 15. Dan akhir sekali, jika punlah orang kata ini pendapat je, memang betul pendapat perundangan. Tapi siapa yang boleh bawa putusan? Mahkamah. Siapa yang boleh bawa isu Seksyen 15 ni kepada mahkamah berkaitan isu Hamid Badu? Cuma Hamid Badu. Tapi kan Hamid Badu telah dengan jelas menyatakan sejak lama dulu dan diulangi pada hari Jumaat, dia tidak berminat untuk terus. Jadi dia tak akan bawa ke mahkamah. Jadi perkara ini tidak akan diputuskan di mahkamah. Orang lain tak boleh pandai-pandai bawa bagi pihak Hamid Badu. Mahkamah akan kata, Hamid Badu tak nak continue. Yang awak gatai buat apa? Awak ada locus ke? Jadi mahkamah tidak akan membuat keputusan yang tidak mempunyai nilai perundangan, cuma akademik. Jadi kita sebagai pegawai undang-undang yang juga dari segi konsep luas merupakan pegawai mahkamah, perlu memberi tafsiran betul kepada provisi atau peruntukan perundangan atau perlembagaan. Kita tak boleh semena-mena kata, oh ada Seksyen 15, ada cakap darurat jadi tak boleh. Tak, baca dulu. Dia cuma kalau dah tiba masa bersara, tak boleh bersara. Tapi Hamid Badu bukan bersara. Kalau dia nak letak jawatan, tak boleh letak jawatan. Tapi Hamid Badu bukan letak jawatan. Kontrak yang tidak wujud di bawah Seksyen 15 ni datang ataupun tabat tempohnya. Bukan pilihan Hamid Badu, bukan pilihan kerajaan. Tapi kerajaan boleh jika dia nak lanjutkan. Bukan sebab Seksyen 15, atas sebab-sebab lain. Saya harap saya telah huraikan perkara ini. Jadi saya tak setuju dengan pandangan peguam-peguam yang mengatakan bahawa kerajaan salah untuk membiarkan Hamid Badur tamat tempohnya kontrak disebabkan Seksyen 15. Seksyen 15 tidak terpakai. Saya minta maaf. Ya, saya tak perlu minta maaf, tapi saya minta maaf sebab pandangan saya ni berbeza dengan pandangan-pandangan yang mengikut tafsiran politik ataupun emosi. Okey, anda clear, saya pun clear apa itu Seksyen 15 Akta Polis 1967.
dan apa itu SPP. Jadi kita bagi Tuan Haji minum dulu. Banyak lagi soalan Haji yang panas sejuk. Tapi sebelum tu ya, saya nak sentuh perkara ni. Kenapakah kita cakap pasal, ataupun saya telah syorkan dulu dan tadi saya sentuh, bahawa walaupun Seksyen 15 tak terpakai, dalam hal keadaan negara sekarang ni, permasalahan yang telah kita dengar selama tempoh sekurang-kurangnya 2 bulan ni, kenapa Ketua Polis Negara patut dilanjutkan? Jawapannya cukup mudah. Pada pertengahan bulan Mac 2021, Hamid Badu telah bangkitkan permasalahan tentang kartel. Ya, kartel. Secara ringkas, dia mengatakan ada kartel yang bersekongkol membuat kejahatan dengan pihak-pihak penjahat. Ya, mereka mengambil rasuah dan sebagainya dan memburukkan nama dia dan PDRM. Dia juga mengatakan ada antara mereka menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan peribadi ataupun pegawai-pegawai lain yang telah bersarak. Dan ini juga merosakkan nama baik dia dan PDRM. Dia juga mengatakan antara mereka bersekongkol, berklik-klik, berkartel-kartel untuk menaikkan pegawai-pegawai mereka memegang jawatan-jawatan tinggi. Jadi ini semua adalah punca yang akan menjadi racun dan nanah kepada sistem tadbir urus polis, iaitu sistem keselamatan. Dan integriti polis perlu dipelihara daripada perkara-perkara ini. Pada masa itu dan seminggu 2 selepas itu, Hamid Badu telah mengatakan dia sedang berusaha untuk menyelesaikan perkara ini. Ya, dan oleh kerana perkara ini masih dalam penyelesaian, masih dalam siasatan, ya, maka saya syorkan dan kita wajib syorkan sebagai sokongan untuk pembersihan bahawa pegawai tertinggi ini dikekalkan untuk melihat perkara ini selesai dulu. Selagi perkara ini kartel tak selesai, macam mana kita nak yakin bahawa sesiapa saja, bukan soal Tuan Akril Sani, tidak, tapi selepas Tuan Akril Sani jadi Ketua Polis Negara, mesti ada orang lain akan ganti jawatan dia, timbalan dan sebagainya. Sesiapa saja yang silih mengganti jawatan masing-masing ini. Macam mana kita nak yakinkan mereka ni tidak terlibat dalam kartel? Mereka antaranya. Macam mana kita nak tahu? Sebab di tahap ini, seadilnya nama mereka tidak boleh didedah. Memang saya setuju. Dari segi kedaulatan undang-undang, nama mereka tidak boleh didedah. Sebab kita belum selesai siasatan. Kalau siasatan menunjukkan Mr. A, Encik B, Tuan C adalah mereka yang terlibat dalam kartel, barulah tindakan diambil dan nama mereka didedah. Selagi itu, kita tak boleh dedah nama, tapi pada masa yang sama, bolehkah kita mengambil risiko untuk menaikkan pangkat mana-mana daripada mereka yang mungkin terlibat? Oleh sebab itulah, tidak terlewat lagi ya, esok, iaitu 12.30 malam, masih mempunyai 1.5 jam lagi. Saya sarankan kepada kebijaksanaan hemah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk terus bergegas ke Istana Negara, memaklumkan kepada Kebawah-Duli yang di-Pertuan Agong bahawa dalam keadaan yang wujud sekarang, sebaiknya walaupun kontrak Tan Sri Hamid Badu akan tamat ataupun sudah tamat pada 12.30 malam nanti, kerajaan mencadangkan, Perdana Menteri mencadangkan untuk dilanjutkan tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan dahulu. Bukan untuk kepentingan Hamid Badu, walaupun Hamid Badu mungkin tak nak, tapi saya percaya demi kepentingan negara, pegawai seperti Hamid Badu akan mengambil tanggungjawab untuk menyelia tempoh 6 bulan lagi. Sebab we cannot take the risk. Saya setuju. Jadi bukan soal dah diumumkan, minta maaf, KPN yang dicadangkan baru Tuan Akril Sani, bukan soal individu awak, tidak. Saya tidak ada apa-apa isu peribadi atau kepentingan berkaitan. In fact, saya percaya daripada apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Hamid Badu dalam ucapan beliau, Akril Sani adalah antara calon terbaik. Tapi kita khawatir yang lain yang akan naik mengisi jawatan-jawatan kosong. So, sabar dulu. Biarlah perkara ini dikendalikan dengan baik. Dan saya harap, kalau perkara ini disampaikan, dan saya war-warkan semua yang berada di luar yang menonton ni, untuk sampaikan kepada pengetahuan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan terus ke istana kalau boleh, supaya Agong dapat melihat perkara ini dan mengetahui tanggungjawab beliau. Sebab di bawah seksyen, atau minta maaf, perkara 150 pasal 4 dan 5, Agong, Kebawah-Duli yang di-Pertuan Agong yang menentukan pelantikan. Dan pelantikan
Akhir Sani mungkin boleh tangguhkan untuk 3 bulan lagi. Saya tahu tempohnya sampai Oktober, tangguhkan 3 bulan dulu. Biar Hamid Badu teruskan untuk selesaikan isu kartel. Itu poin dia. Isu kartel yang wajib diselesaikan. Soal berkaitan dengan permasalahan Hamid Badu lawan Hamzah Zainuddin, itu kategori kedua yang perlu diselesaikan oleh beberapa pihak, termasuk Kebawah-Duli Yang Di-Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri yang bertanggungjawab. Okey. Jadi tanggungjawab kita, tanggungjawab saya laksanakan dengan live ini. Tanggungjawab anda semua, share seberapa banyak yang boleh live ini supaya ramai pihak lagi yang menyaksikan kupasan terperinci oleh Tuan Haji Hanif Katri. Okey Tuan Haji. Ya, saya. Kartel dah selesai, dah sebut dah pasal kartel. Tak selesai lagi, dah sebut dah. Oh dah sebut, cuma tak selesai. Masalah ni tak selesai. Ni nak tanya daripada tadi dah ni. Ya. Tapi duk tersangkut-sangkut pasal Haji kata nanti Sat. Okey, permasalahan sidang akhbar baru-baru ni. Sidang media rasmi terakhir Ketua Polis Negara tentang beliau mengatakan permasalahan yang dia hadapi berkaitan campur tangan Menteri Dalam Negeri. Bolehkah Menteri Dalam Negeri campur tangan kerana dia menteri? Macam Hamzah Zainuddin kata baru-baru ni lah, saya pengurusi SPP, saya lagi, kuasa saya lebih besar. Adakah Menteri Dalam Negeri boleh campur tangan dalam urusan pentadbiran polis di Raja Malaysia? Okey, yang pertamanya saya rasa kita dah menyampaikan jawapan kepada soalan tersebut dengan mendalam tadi ya. Di mana kita mengatakan menteri ni dalam menjalankan tugas dan peranan mereka di dalam mana-mana Suruhanjaya cuma boleh jalankan tanggungjawab kepengerusian dia bagi tujuan kepentingan agensi tersebut dan tidak boleh mengambil kepentingan pahaman politik dia, karier politik dia, hala tuju kerajaan dan sebagainya, tidak. Okey. Jadi secara ringkas apa yang Hamzah Zainuddin cakap tu adalah salah dari segi keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Isu politik tidak boleh dimasuk campur di dalam tadbir urus mana-mana agensi, polis ke, mahkamah ke, SPRM ke, custom ke, immigration ke, MOF ke, semua tidak boleh. Polisi kerajaan tentang bagaimana nak melaksanakan polisi-polisi untuk kebaikan negara akan diselia dan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian dan agensi-agensi ni. Tapi dia tidak boleh campur tangan. Saya nak pegawai ni sebab dia orang saya, orang Perak. Tak boleh. Haram. Okey, haram dari segi perlembagaan. Dari segi perlembagaan. Saya ni orang perlembagaan dan undang-undang. Bila saya sebut haram, semestinya lah dari segi perlembagaan dan undang-undang, bukan dari segi agama. Tapi agama menitik beratkan benda yang adil dan saksama. Itu pahaman saya dari segi agama dan moral juga. Apa yang tak sah dari segi agama adalah kerana ianya tidak adil dan tidak baik. Jadi kalau benda tu tidak adil dan tidak baik untuk negara, maka dia menjadi tidak boleh disarankan oleh agama pun. Saya boleh tanya ustaz perkara tersebut. Tapi saya tak layaklah memberikan benda tu. Sebelum saya lupa, ada ramai daripada rakan-rakan kita yang telah menghantar mesej suruh saya komen berkaitan dengan kenyataan yang tertular yang bertajuk jumpakat mahkamah.com. Di sini secara ringkas mereka mengatakan sebenarnya macam mana tadbir urus SPP. Sebenarnya saya telah menjawab pandangan mereka ini semasa kita merungkai SPP di peringkat awal. Dan saya daripada jawapan saya tadi, saya rasa ramai boleh nampak bahawa apa yang dicadangkan oleh jumpa kat mahkamah ini tidak betul, sebab tidak tepat sepenuhnya, sebab di dalam kenyataan mereka mengesyorkan seolah-olah eksekutif, yakni menteri boleh mengendalikan perkara itu sebab dinyatakan oleh perlembagaan. Di sini yang jumpa kat mahkamah kena faham apa yang dibenarkan oleh perlembagaan untuk menteri menduduki kepengerusian SPP ataupun mana-mana agensi lain adalah atas fahaman mereka akan mematuhi keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, bukan kerana mereka menteri, mereka berkuasa. No, kena faham spirit perlembagaan. Kalau menteri dan kerajaan tidak faham spirit atau semangat perlembagaan, maka mereka tidak berhak untuk even duduk di situ. Nah, di sini saya nak lebarkan sedikit, sebab antara pandangan jumpa kat mahkamah adalah bahawa kerana perlembagaan cakap menteri duduk situ, jadi apa salahnya? Memang betul lah perlembagaan kata menteri duduk situ. Tapi sebab itulah seperti yang dikatakan oleh Hamid Badu, Abu Kasim
Ya. Di dalam Suruhanjaya Integriti dia, pada masa kerajaan terdahulu telah mencadangkan untuk dipindah. Ni jumpa kat mahkamah kena faham. Cadangan untuk meminda, bukan suruh masuk terus orang lain ganti menteri. Pindah perlembagaan dulu supaya peruntukan-peruntukan Suruhanjaya, pendidikan lah, Angkatan Tentera atau sebagainya, yang meletakkan menteri sebagai orang tersebut, mungkin disebabkan kredibiliti sekarang ni, kerana kredibiliti kementerian atau ahli politik dah jatuh terlampau hina di mata rakyat. Betul. Maka mereka yang menjadi menteri tidak layak untuk dinamakan sebagai pengerusi-pengerusi Suruhanjaya. Maka perlembagaan sudah tiba masanya untuk dipindah. Itu maksud Hamid Badu yang mereka katakan, yang dikatakan maksud Abu Kasim beri cadangan. Tapi sebelum cadangan itu dapat dilaksanakan, kerajaan telah dijatuhkan. Bila kerajaan telah dijatuhkan, kerajaan baru pun tidak mengambil pot perkara tersebut. Sedangkan mereka meletakkan menteri-menteri yang telah melanggar semangat perlembagaan, semangat pilihan raya sebagai menteri. Oleh kerana itulah kita nampak mereka meneruskan sifat tamak dan sifat gila kuasa ni sampai ke tahap tanggungjawab perlembagaan mereka pun mereka tak faham. Jadi ini cadangan. Ini adalah cadangan terbaik untuk semua pihak dalam setiap agensi supaya di masa akan datang untuk mengelakkan kita tercampak dalam lembah politik yang hina seperti yang berlaku sekarang ini, di mana menteri-menteri tidak mempunyai kredibiliti dan kepercayaan rakyat. Maka perlembagaan wajib meminda daripada sekarang bila ada peluang. Sebab sekarang ni perlembagaan nak pindah pun nak pergi bawa pokok ceri. Parlimen tutup. Parlimen tidak dibenarkan bersidang. Nampak tak? I will touch all this di hujung nanti, Saudara Padri. Tapi pokoknya di sini, apa yang dinyatakan oleh Abu Kasim dan Hamid Badu adalah cadangan. Bukan Hamid Badu kata sekarang terus tukar menteri, ambil Tuan ABC terus menggantikan dia walaupun Tuan ABC bukan menteri. Tidak. Dengar sampai habis apa yang diungkapkan. Jangan politikkan kenyataan. Jangan kelirukan rakyat. Ahli politik kita sekarang ni dah terlampau jatuh kredibiliti sampai tidak ada modal dan pusing ayat yang sekerat. Kenyataan yang suku dipusingkan. Saya syorkan kepada rakyat, kalau kita terdedah kepada mana-mana kenyataan, mana-mana pihak, tak kisah daripada jurang politik yang mana sekalipun, baca daripada perkataan pertama sampai akhir. Kalau tidak, jangan baca. Jangan baca sekerat-sekerat. Dengar video tersebut macam video hari ini daripada awal sampai habis. Minta maaf. Kalau dengar sekerat-sekerat, maka kenapa Tuan Hanif cakap macam ni? Betul. Mana boleh macam tu? Dengarlah daripada awal. Ni saya minta maaf. Ini masalah kita. Masalah rakyat, tak kisahlah daripada jurang politik mana, mengambil kenyataan ikut selera masing-masing. Macam tadi, mengambil fahaman Seksyen 15 ikut selera masing-masing, bukan selera sebenarnya. Jadi saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi tersinggung ke tidak, saya bertanggungjawab sebagai peguam untuk rakyat, bukan untuk parti politik atau pemimpin politik. Saya bersetuju dengan hujung tadi nasihat Tuan Haji tadi itu kepada pemimpin-pemimpin parti-parti politik yang melabelkan Tan Sri Hamid Badu kononnya suara tun. Bila dia cakap benar, dia bongkar perkara-perkara yang tak betul. Oh, itu orang tun, kerana dia dilantik di zaman tun. Kalau cakap-cakap begini kita nak sebarkan di pasaran di luar ini, saya nak tanya tuan-tuan yang selalu bercakap macam tu, yang WhatsApp saya, yang mengatakan perkara-perkara ini, Tommy Thomas zaman tun. Adakah anda sendiri membantai Tommy Thomas? Adakah anda sendiri nak kata Tommy Thomas tu orang tun? Latifah Koya, Tan Sri Ketua Setiausaha Negara yang masih kini memegang jawatan Ketua Setiausaha Negara, adakah anda nak katakan dia ni orang tun? Ini bukan orang tun, ini bukan orang Najib, ini bukan orang Anwar. Apa yang KPN katakan itu adalah kebenaran untuk pengetahuan seluruh rakyat Malaysia di dalam sebuah negara demokrasi. Tuan Haji, saya boleh kita pergi terus ke atau boleh. Nampak sebab batuk? tak bagi saya sokok, jadi kita terus lah. Minta duk tengok batuk. Boleh.
Okey Tuan Haji. Ubat batuk saya adalah rokok, tapi tak apa sekejap. Apa nama, saya nak pergi ke nombor 5 dulu. Okey. Okey. Macam mana? Banyaknya, ada 5, 6. Ini yang tulis. Yang tak tulis dalam otak ada lebih lagi. Okay. Tapi kita tengok masa. Okey, macam mana nak selesaikan Tuan Haji permasalahan tentang isu campur tangan politik ni? Urusan polis dan juga jabatan-jabatan lain ni. Pandangan Tuan Haji. Ya, saya rasa memang tiba masanya lah untuk kita menjawab soalan ni, walaupun di nombor 5. Sebenarnya sebelum saya menjawab soalan ni, saya bahagikannya kepada 2 bahagian. Okey. Bahagian pertama adalah berkaitan dengan permasalahan isu politik, isu polis ni sahaja, iaitu kartel polis, isu Hamzah Zainuddin lawan Hamid Badu ataupun Hamid Badu lawan Hamzah Zainuddin, campur tangan politik dan sebagainya dari sudut polis sahaja. Itu yang pertama saya akan jawab. Yang keduanya dari sudut keseluruhan permasalahan negara sekarang, terutama dalam keadaan darurat, macam mana nak selesaikan. Yang pertamanya, saya nak sentuh cadangan beberapa pihak. Ada beberapa pihak telah mencadangkan kita kena adakan RCI. Ya. Wow. Saya cakap terus terang ni, RCI ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja ni bukannya main-main ya. Suruhanjaya Siasatan Diraja adalah satu Suruhanjaya yang dilantik oleh Agong bagi tujuan-tujuan tertentu. Dan ianya akan dilantik oleh Agong di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan Diraja. Ada aktanya apabila disyorkan oleh kerajaan. Saya nak tanya balik kepada yang mencadangkan itu. Yang mencadangkan ni ada beberapa pihak. Betul. Saya telah baca cadangan Gobind Singh Dio, Seorang Peguam, Ahli Parlimen DAP. Ada juga cadangan daripada Peguam-Pejuang. Saya rasa Mayor Hidir yang mengatakan perkara yang sama. Tapi RCI ni untuk pahaman semua dan pihak-pihak mencadangkan ni, hendaklah dicadangkan oleh kerajaan. Adakah kerajaan sekarang ini mempunyai kredibiliti untuk mencadangkan RCI? Kenapa kita nak bagi syur atau cadangan yang tak praktikal? Bukan saja tak praktikal, ianya juga bercanggah dengan apa yang telah kita percaya dan rakyat percaya, iaitu kerajaan sekarang tidak mempunyai kredibiliti untuk memegang kuasa eksekutif semasa darurat. Keduanya, nak buat RCI, dia kena ada terma-terma rujukan, points of reference. Kalau kita ingat masa zaman kerajaan terdahulu, pada 21 Februari 2019, Tun telah mengumumkan untuk mengadakan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk kehakiman. Sepatutnya pada masa itu terma-terma rujukan dibantu di draft oleh Menteri Parlimen dan Undang-Undang, dibantu oleh Peguam Negara, iaitu Mendiang Louis Wee Kiong, dibantu oleh Tommy Thomas. Tapi sampai ke hari ini, sampailah kerajaan itu jatuh, mereka tidak lakukan. Kerana Tommy Thomas mempunyai sebab-sebab beliau tak lakukan benda itu, dan Mendiang Louis Wee Kiong memberi sebab-sebab yang tak munasabah. Iaitu kononnya pada masa itu Yong Teck Lee membuat tindakan untuk mengharamkan ataupun menghentikan apa namanya diwujudkan RCI dan sebagainya. Terma-terma rujukan kena disiap. Adakah Taqiyuddin Hasan mempunyai capability, credibility untuk buat terma-terma rujukan, sedangkan pada hari ini dia sendiri mengatakan jangan salah tafsir perlembagaan, sedangkan dia yang patut disyorkan untuk baca balik perlembagaan. Haji tapi pecah lubang, itu soalan saya Haji yang kita jawab. Jadi di mana dia untuk kredibiliti Peguam Negara sekarang? Saya faham beliau merupakan seorang penjawat awam yang akan ikut nasihat ataupun permintaan pihak-pihak yang boleh mengarahkan beliau, sama ada Perdana Menteri ataupun istana. Tapi Menteri Undang-Undang, adakah dia akan menyediakan terma rujukan? Dan kemudian ketiganya, RCI kena bagi tempoh 3 bulan ke, 6 bulan ke, 9 bulan ke untuk RCI bersidang. Bersidang, duduk, buat inquiry, panggil saksi, dan kemudian bagi dia punya rekomendasi melalui laporan kepada Kebawadulian di Pertuan Agong. Dan akhirnya laporan itu mungkin tidak diimplement pun oleh kerajaan. Oh, maksudnya kerajaan mempunyai kuasa? Bukan kerajaan. Apabila direkomendkan untuk pihak berkuasa mengambil tindakan, maka tertakluk kepada pihak berkuasa. Kalau kerajaan tak tekankan kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan, macam mana pihak berkuasa nak ambil tindakan walaupun dinyatakan rekomendasinya? Jadi biasanya balik semak balik RCI yang telah kita adakan. RCI WK Lingam, RCI apa nama ni IC di Sabah, mercun yang meletup IC di Sabah, dan juga apa nama ni
beberapa RCI yang lain sebelum daripada ini, berapa banyak telah pun dilaksanakan, walaupun memakan masa berbulan-bulan untuk bersidang. Tidak ada. Jadi bagi saya kalau kita nak syorkan suatu perkara, biarlah ia benda yang praktikal dan sebenarnya efektif. Jangan semata-mata nak dari segi populariti ataupun politik nak mengatakan RCI. RCI tidak akan menyelesaikan masalah kartel. RCI tidak akan menyelesaikan masalah campur tangan politik, sebab ianya RCI diwujudkan di atas saranan kerajaan dan campur tangan politik adalah oleh kerajaan. Come on. Jadi RCI bukan jawapannya. Bagi saya jawapannya terletak kepada menyerahkan pihak bertanggungjawab, iaitu polis. Saya telah sebelum ini mensarankan pada masa isu kartel supaya Hamid Badur jangan lebih emosi pada masa itu, dan untuk mengelakkan beliau mempunyai kepentingan berkonflik kerana beliau adalah mangsa dalam kartel tersebut, maka beliau membawa perkara itu kepada SPP. Dan selepas pendedahan beliau pada hari Jumaat depan, kita nampak sekarang kenapa dia tidak boleh bawa kepada SPP. Sebab yang menganggotai SPP ni semuanya pun duduk diam. Adakah mereka memainkan peranan keanggotaan SPP? Saya cabar sekarang ni Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, apakah peranan yang dimainkan di dalam SPP? Bagaimana pula dengan pegawai-pegawai lain yang bersara yang dilantik oleh Agong? Adakah mereka bersuara tentang masalah kartel yang sebulan setengah di dalam SPP? Kenapa mereka tak memanggil untuk adakan mesyuarat SPP untuk bincangkan benda ni? Untuk mengambil alih beban daripada Hamid Badur ke tangan mereka. Dan mereka boleh lakukan, mereka boleh wujudkan, mengarahkan Ketua Polis Negara Hamid Badur ataupun sesiapa mengadakan jawatan kuasa Special Task Force Penyiasat yang laporkan kepada SPP. Kalau SPP itu adalah kredibel dan tidak dicampuri secara salah oleh menteri. Jadi perkara ini, akar permasalahan ini jauh ke bawah. Dah luas merebak. Jadi bagi saya, lanjutkan tempoh Hamid Badur. Dan kalau tidak pun, Akhil Sani kena beri aku janji dalam ucap utama dia. Dia akan menyelesaikan siasatan kartel ini. Dan dia akan wujudkan Special Task Force untuk menyiasat dan mengambil tindakan sama ada perundangan tuduhan jenayah di mahkamah jika buktinya mencukupi dibawa ke mahkamah, ataupun tindakan tata tertib dibawa JIPS. Itu pun dengan JIPS yang telah diubah, sebab JIPS pun mungkin ada pegawai-pegawai yang terlibat dalam kartel. Betul. Jadi masalah ni cukup luas, cukup lebar. Orang biasa di luar tak nampak, sebab mereka tidak nampak apakah struktur perlembagaan, struktur kedaulatan undang-undang setiap institut, setiap agensi, setiap jabatan di dalam polis. Dan kita di luar, sama ada ahli politik yang berwibawa ataupun mempunyai fikiran yang lebih matang dan peguam, perlulah memberi cadangan yang lebih kukuh. Jangan RCI tak akan selesaikan. Tapi pada masa yang sama, saya setuju dengan cadangan pihak pejuang yang mengatakan Hamzah patut dipecat. Itu saya setuju. Saya dah nyatakan, sebagai seorang menteri, jika beliau salah gunakan kuasanya pada bila-bila masa sekalipun, walaupun isunya satu ataupun banyak, maka menjadi kewajipan ada konsep of responsibility and accountability for the breach of the constitutional principle untuk Perdana Menteri memecat beliau. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin ingin kredibiliti urus tadbir negara di bawah kerajaan beliau kembali sedikit sebanyak, inilah tindakan yang boleh diambil oleh beliau. Mungkin rakyat akan faham bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak terlibat dalam kancah-kancah kemudaratan kredibiliti politik ini. Inilah cara beliau nak buktikan kepada rakyat dia tidak terlibat dalam perkara-perkara yang tidak bermoral, tidak betul dan jahat ini. Buktikan. Now, kepada jawapan kedua, struktur lebih luas. Saya kena mulakan dengan bagi faham semula kepada rakyat bahawa kita berada dalam darurat. Darurat yang sah di bawah perlembagaan disebabkan diisytiharkan oleh Agong menurut peruntukan perkara 150 pasal 1. Tetapi pada masa yang sama, saya telah nyatakan juga sebelum ini bahawa kredibiliti kerajaan ini untuk memegang kuasa sebagai kuasa eksekutif semasa darurat yang dilaksana melalui Seksyen 11 Ordinan Darurat nombor 1 mulai pada 11 Januari 2021 yang lalu telah tidak
berhak kepada kuasa itu. Kerajaan sekarang ni tidak berhak kepada kuasa itu. Tidak berhak. Kerana apa? Sebab kuasa mutlak semasa darurat adalah di tangan Agong. Dan Agong yang menentukan sama ada diperlukan kerajaan dan Perdana Menteri untuk teruskan urus tadbir negara di bawah darurat ataupun dia tak nak. Itu kuasa dia. Jadi apabila kerajaan telah pun menggantung Parlimen, walaupun titah diraja pada 23 hari bulan Mac, 25 hari bulan Mac 2021 adalah untuk bersidang. Agong mengatakan sidang, titah penjelasan dia sidang. Tapi kerajaan memungkiri, menderhakai titah diraja. Belum bersidang, itu satu. Kemudian diwujudkan pula ordinan, pindaan kepada ordinan nombor 2 yang berkuat kuasa mulai pada 1 hari bulan April. Di mana dana-dana boleh digunakan tanpa keperluan mematuhi undang-undang sedia ada kelulusan. Tak semestinya di parlimen, di luar pun tidak dipatuhi. Jadi kerajaan yang minta pegang kuasa eksekutif, dia boleh belanjakan apa yang dia nak ikut suka hati dia. Bukan kita kata dia akan salah guna. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak boleh memberi aku janji bahawa pegawai-pegawainya tidak akan salah guna. Boleh atau tidak? Sebab Tan Sri Muhyiddin tidak pernah memberi satu indemnity, satu aku janji. Kalau ada dana yang didapati telah disalahguna, 2 tahun lagi didapati kesalahgunaan dia, dia bertanggungjawab untuk membayar. Ada dia bagi tahu? Tidak. Ini bukan soal Tan Sri Muhyiddin Yassin yang salah guna. Ini soal mana-mana menteri boleh salah guna. Mana-mana ketua setiausaha boleh salah guna. Jadi sebab itulah pematuhan kepada keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang itu wajib. Sebab yang ada di belakang itu adalah manusia. Manusia ni, kalau kita letak yang bersifat malaikat, insya-Allah jalanlah. Tapi kalau kita letak orang yang kita tak tahu sama dia syaitan ataupun jin, macam mana kita nak tahu dia akan patuh ataupun tidak? Ya. Jadi, 2 perkara ni. 1, dah berhentikan persidangan parlimen. 2, dana boleh dibelanjakan. Dan rakyat telah melihat dalam keadaan darurat, segala SOP PKP yang tak perlu darurat ni yang diadakan dengan jelas mempunyai undang-undang 2 darjat, sedangkan undang-undang tu tak bersalah. Pegawai-pegawai polis SKM tak bersalah, KKM tak bersalah. Yang salah adalah orang di sebaliknya. Di mana majlis-majlis VIP, majlis buka puasa, majlis boreh dari hari ke hari dalam Facebook, menteri-menteri termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali duduk di masjid tanpa SOP, dengan punya ramai orang kerumun keliling dia. Siapakah yang memecahkan syarat-syarat PKP kalau bukan VIP? Balik daripada perjalanan luar negara, ada satu undang-undang khas, mereka dikuarantin 3 hari. Yang lain kuarantin 10 hari, nak kembali kepada 14 hari. Kenapa undang-undang 2 darjat? Apakah tujuan mereka keluar negeri sedangkan mereka letakkan negara di bawah darurat? Semata-mata nak ambil gambar sapu masjid. Saya minta maaf ya. Bolehkah seorang menteri nak ada conscience nak pergi ibadah umrah di Masjidil Haram sedangkan rakyat tidak dapat masuk masjid biasa untuk sembahyang Jumaat ataupun tarawih? Di mana dia your conscience, menteri? Where is your conscience? Sebab itu rakyat mengatakan undang-undang 2 darjat. Dan dalam keadaan ini, bolehkah kita biarkan dan harapkan kerajaan menyelesaikan masalah polis? Walhal masalah polis ni terdedah kerana sistem urus tadbir polis dah muak, dah jemu dengan salah laku ahli-ahli politik yang sedang berlaku sekarang ini. Nampak tak? Ini baru keluar daripada polis. Mungkin esok insya-Allah kita ada Ketua Pesuruhjaya SPRM. Azam Baki mungkin akan dedahkan apa yang berlaku di sana. Mungkin di Pejabat Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun akan dedahkan. Mungkin, saya tak tahu. Sebab kalau setiap agensi telah muak dan jemu dengan tiadanya kredibiliti, kehinaan kredibiliti, keyakinan yang kosong dan negatif di tahap kerajaan sekarang ini, maka benda ini akan terdedah. Dan oleh itulah jawapan mudah dan perlembagaan kepada ini adalah ke bawah dulu yang di-Pertuan Agong, wajib seperti yang disarankan, batalkan Seksyen 11 Ordinan Nombor 1 bertarikh 11 Januari 2021 untuk batalkan kuasa eksekutif darurat di tangan kerajaan sekarang ni. Batalkan kerajaan, batalkan Perdana Menteri. Di dalam darurat,
Saya cabar mana-mana peguam yang ada di luar. Saya nyatakan di sini, dalam darurat tidak wajib ada Perdana Menteri. Tidak wajib ada kerajaan. Rakyat kena faham. Jangan pula kata, bila dah buang kerajaan, dah gugurkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, siapa jadi Perdana Menteri? Itu soalan yang tak penting langsung di bawah darurat. Tak wajib ada Perdana Menteri? Tak perlu. Tak perlu langsung. Agong boleh wujudkan jawatan kuasa penasihat diraja. Ya, saya dah sentuh banyak kali melibatkan negarawan-negarawan yang telah lama berpengalaman, yang dipercayai dan diharapkan oleh rakyat untuk berfungsi untuk negara. Lantik mereka untuk nasihat kepada Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong, dan di situlah Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong keluarkan arahan-arahan dikri dipanggil di bawah darurat dan dilaksanakan melalui ordinan-ordinan oleh Setiausaha kementerian masing-masing dengan penjawat awam masing-masing yang sedia ada sekarang ni untuk satu tempoh tertentu. Dan pada masa itulah semua undang-undang ni dapat dibuat, termasuk pindaan kepada perlembagaan untuk buang menteri daripada SPP. Boleh dibuat pada masa itu kalau kita gunakan keadaan darurat sekarang ni. Dan kerajaan sekarang ni tak boleh salahkan untuk interpretasi ni tau. Taqiyuddin Hassan, saya nak syorkan di sini. Awak mengatakan jangan salah interpretasi. Saya syorkan jangan awak salahkan interpretasi. Awak baca balik. Kerajaan inilah yang minta darurat, bukan kami, bukan rakyat. Kerajaan ini sekali gagal pada 23 Oktober 2020. Ligan balik, lari balik minta darurat pada 11 hari bulan Januari. Siapa yang minta? Kerajaan minta. Jadi bila awak dah minta darurat, konsep perlembagaan di bawah darurat awak kena faham lah. Iaitu kuasa mutlak terletak di bawah Agong. Awak sendiri gubal undang-undang untuk mengambil kuasa eksekutif di bawah anda. Itu bukan bermaksud awak berhak. Pada bila-bila masa Agong boleh tarik balik kuasa ini. Dan saya syorkan agar Agong lakukan mulai pada sahur lah esok pagi kalau boleh. Jadi ini kedudukan undang-undang. Kalau awak tak yakin, maka awak mintalah Agong untuk keluarkan kita daripada darurat. Tapi saya syorkan, darurat dilanjutkan. Tapi bukan darurat kesihatan, darurat politik. Di mana kerajaan dan Perdana Menteri dilumpuhkan, dibuang. Satu jawatan kuasa diadakan untuk tempoh tertentu, buat undang-undang yang perlu, termasuk pindaan perlembagaan seperti yang disyorkan oleh antaranya seperti yang disyorkan oleh Abu Kasim, yang dinyatakan oleh Hamid Badu, iaitu buang menteri daripada SPP. Itu satu saja cabangnya, ranting. Banyak lain boleh dibuat. Undang-undang anti lompat parti, political funding, keluarkan persatuan politik daripada ROS, masuk di bawah SPR, semua boleh dibuat. Rakyat baru akan ada keyakinan. Kemudian bila dah selesai, kita buat suatu pilihan raya dan rakyat boleh memilih. Sebab parti-parti politik pun dalam tempoh yang ada tu akan bersihkan diri masing-masing. Yang mana yang perlu buang kartel sana atau kartel sini akan lakukan. Ji. Ya. Haji dah sebut nama Taqiyuddin 2 kali. Ya. Saya simpan soalan ni yang terakhir ni. Apa dia? Pasal Taqiyuddin Hassan ni. Ya, dia menteri undang-undang. Dia juga peguam macam Tuan Haji. Tapi tak tahulah. Dia peguam lah. Peguam tu lawyer buruk ke, lawyer hebat ke, saya pun tak tahulah. Tapi dengar-dengar tu peguam. Dia seorang peguam yang baik. Dan itu Haji cakap. Saya cakap mungkin berlainan. Okey, kenyataan Tapi Taqiyuddin. bila dia menjadi seorang ahli politik, malangnya saya tidak tahu apa penyakit yang kita ada sebagai ahli politik. Dan ni saya nak tanya Tuan Haji pasal penyakit ni. Sebagai menteri undang-undang, baru-baru ini Taqiyuddin Hassan kata jangan menafsir perlembagaan dengan cara sendiri. Saya rasa tu Peli tu mai kat kita kot. Dekat Tuan Haji kot. Apa maksud cara sendiri tu? Dia ada cara yang lebih hebat ke? Kayangan ke macam mana? Dia cakap macam tu. Bagi saya dengan hormat saya mengatakan. Sebab selama ini kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tafsir ikut selera mereka sendiri. Jadi dia ingat semua orang boleh tafsir ikut sendiri. Sebenarnya mereka yang ikut tafsir sendiri. Apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah tafsiran peruntukan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang betul, insya-Allah. Jadi kalau nak tahu apa tafsirannya, mungkin Taqiyuddin boleh buka balik buku perlembagaan. Sebab dalam perlembagaan, dalam pelajaran undang-undang, tahun pertama ada satu subjek dipanggil legal system. Kalau belajar di Malaysia, Malaysian legal system. Kalau di England, English legal system. Tapi konsepnya sama. Antara satu topik kecil di bawahnya adalah cara-cara nak tafsirkan perlembagaan, undang-undang dan dokumen-dokumen. Setiap kategori ini cara tafsirannya ada prinsip-prinsip undang beratus-ratus tahun. Jadi mungkin Taqiyuddin kena balik, buka balik, baca benda tu. Apa tu literal interpretation, golden interpretation, mischief interpretation. Kalau tak tahu, bolehlah jumpa saya, insya-Allah. Ada lagi soalan? Hari ni panas.
Tapi hari ni Tuan Haji pakai handsome hari ni. Hari ni je saya handsome. Tak, hari ni memang luar biasa pakaian Tuan Haji. Lepas tu ayat-ayat pun luar biasa Tuan Haji. Kepada Taqiyuddin Hasan. Sebabnya macam ni Saudara Fazli. Dah sampai satu tahap sekarang ni kan, kita dah bercakap pasal undang-undang perlembagaan, undang-undang perlembagaan. Tapi bila kita tegur dengan baik, dengan berhemah, dengan seadanya, mereka ni macam tak mau faham. Macam kita bercakap dengan bukit yang keras macam konkrit, cakap dengan batu. Jadi buat apa kita buang masa nak cakap dengan dia dengan cara yang baik, kalau mereka melayan rakyat macam rakyat ni paria. Macam tiba masanya lah kita lebih tegas. Bukan kita tak hormat. Hormat ni perlu di-earn the respect. Semua dalam kerajaan patut tahu bahawa mereka bertanggungjawab untuk memperolehi hormat. Hormat tidak boleh dituntut. Dan saya tidak akan memberi hormat kepada orang yang tak layak. Dan rakyat disarankan faham benda ni. Kita boleh bertegas memberitahu apa itu kebenaran dengan cara yang betul dan cara yang tegas. Tidak bermakna kita tidak menghormati kerusi itu. Kita tak menghormati orang yang tidak tahu memainkan peranan bila dia duduk dalam kerusi itu. Saya rasa sudah tiba masanya. Jangan kita lupa ya, Taqiyuddin Hasan saya nak tegur di sini. Bila awak kata jangan interpret ikut sendiri. Pada zaman Najib, bukankah itu yang kita adu? Bahawa Najib ikut tafsiran dia sendiri. Dia kata kat parlimen, kat speaker, oh tak boleh bincang di OJ sebab subjudis. Dia interpret subjudis ikut dia sendiri. Dia mengatakan dia tak buat salah. Apandi Ali pada 26 Januari 2016 mengatakan dia tak bersalah di bawah 1MDB. Ikut tafsiran dia sendiri. Bukankah itu yang kita katakan? Dan bukankah itu yang kita nak betulkan, yang kita berjaya betulkan di PRU 14, sehinggalah kerajaan yang dipimpin oleh awak telah mengkhianati spirit semangat pilihan raya. Jadi buat apa awak nak suruh kami tafsir perkara ikut selera awak? Jadi balik lebih teruk daripada zaman Najib Rajab. Dan itulah yang kita berada sekarang ni. Kalau kita nak ikut tafsiran ikut selera awak yang salah, maka kita ke lembah yang hina. Negara kita dah hancur. Kerajaan ni dah sampai ke tahap boleh dikatakan a failed government, taking the country into a failed state. Dan saya sebagai rakyat biasa, sebagai seorang pengamal undang-undang, insya-Allah tidak akan benarkan. Walaupun mungkin tergadai nyawa ataupun kebebasan sendiri. Wallahu a'lam. Ji, ada yang kata bila sebut tentang rakyat kena bersuara, rakyat kena bercakap tentang perkara ini, tentang kegagalan kerajaan, dia orang berbalik ke bawah duli tuanku. Maksudnya kerajaan, kita boleh desak kerajaan, kalau tuanku pun buat tak tahu, apa lagi yang rakyat boleh buat? Baik. Di situlah ke bawah duli yang di-Pertuan Agong sendiri wajar faham. Dan saya percaya dia faham bahawa kuasa mutlak semasa darurat ada di tangan baginda tuanku. Cukup masanya, sebab baginda tuanku telah pun mula-mula menolak darurat. Kemudian baginda tuanku yakin di atas statistik COVID-19 sudah tiba masa untuk adakan darurat pada 11 Januari. Baginda tuanku adakan darurat. Tapi apabila kerajaan menyeleweng fakta dan menggantung persidangan parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, pada masa itu ke bawah duli Agong telah dengan jelas mengeluarkan kenyataan, tidak, saya tak menggantung parlimen, saya tunggu Perdana Menteri untuk menasihati saya. Walhal kenyataan itu adalah kenyataan hormat daripada istana kepada Perdana Menteri. Ya, dia tak perlu tunggu. Sebab kuasa mutlak adalah pada dia semasa darurat. Kalau bukan darurat, itu cerita lain. Saya nak nyatakan kepada peguam yang mendengar benda ni dan mungkin berbalah, maksud saya semasa darurat ya. Semasa darurat kuasa mutlak kepada Agong. Kalau bukan darurat, kalau darurat sudah dibubarkan, maka kita kena patah balik kepada perkara 39, perkara 40 dan sebagainya. Saya tidak akan huraikan di sini sebab ini bukan hujah perlembagaan ataupun hujah undang-undang. Semasa darurat kuasa mutlak kepada Agong. Jadi Agong sepatutnya pada masa itu kalau dia nak dia boleh panggil. Tapi secara hormat, sebab Agong tidak boleh turun ke arena politik. Jadi dia tak mau walaupun dalam darurat. Tapi ke bawah duli Agong kena sedar sekarang ni. Minta maaf, bukan saya kata dia tak sedar, tapi dia sepatutnya perlu laksanakan. Kerana kerajaan yang baginda tuanku letak kuasa eksekutif telah memungkiri amanah baginda tuanku. Telah menjatuhkan martabat amanah tuanku. Telah pun menjatuhkan harapan dan menggagalkan niat
untuk membanteras COVID-19. Jadi ke bawah diri tuanku boleh lihat pada masa ini sudah tiba masanya, tanpa perlu nasihat sesiapa, yang tidak perlu di bawah perkara 150. Bawah diri tuanku boleh dan wajar batalkan Seksyen 11 seperti yang saya katakan tadi, ambil balik kuasa. Dan ke bawah diri tuanku tidak perlu lantik sesiapa pun jadi Perdana Menteri. Adakan jawatan kuasa, lantiklah orang yang negarawan-negarawan yang memang bagi tuanku boleh kenal pasti untuk tadbir urus negara pada masa darurat ini, dan buatlah apa yang patut. Dan saya rasa insya-Allah kalau bagi tuanku tidak mempunyai maklumat yang lengkap, saya percaya Majlis Diraja-Raja akan memainkan peranan untuk memberi nasihat dan teguran. Sebab itu pun adalah antara budi bicara bagi tuanku untuk merujuk kepada Majlis Raja-Raja. Sebab mandat bagi tuanku untuk menjadi agung datangnya daripada Majlis Raja-Raja. Jadi sebagai rakyat di semana-mana negara yang kita ada, marilah kita sama-sama merayu kepada baginda-baginda tuanku kita, sultan-sultan, raja-raja, untuk kita sama-sama minta mereka menegur dan membawa ke hadapan untuk penentuan dan budi bicara ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, melaksanakan hasrat rakyat, iaitu kembalikan kuasa eksekutif kepada Agong, dan Agong tadbir urus negara semasa darurat, yakni darurat politik. Sebab bila kita buang kerajaan, buang Perdana Menteri, itu adalah darurat politik. Sebab politiklah permasalahan besar negara sekarang ini, bukannya COVID. Bukannya COVID. Yes, COVID adalah masalah, tapi bukan sebesar politik. Sebab kalau masalah politik tidak ditangani, maka masalah COVID ke, masalah ekonomi ke, masalah lain tidak mungkin dapat ditangani. Sebab orang-orang politik ni cuma mempunyai kepentingan kuasa mereka sekarang. Macam mana mereka nak fikir pasal COVID? Macam mana mereka nak fikir pasal ekonomi? Mereka cuma fikirkan macam mana kekal dalam kuasa. Bila dah ada dalam kuasa, fikiran lanjut mereka adalah macam mana nak terus kekal dalam kuasa. Dan bila terus kekal dalam kuasa, fikiran ketiga adalah macam mana nak terus kekal dalam kuasa lagi. Itu saja kerja mereka, kekal dalam kuasa. Tapi mereka tidak berpeluang sebab tekanan politik yang ada sekarang ni untuk berfikir kebaikan rakyat. Jadi saya merafak sembah kepada ke bawah duli Agong dan semua duli-duli raja-raja di negara kita. Sekiranya saya terlebih, saya minta maaf. Ini adalah keluhan daripada rakyat biasa, dan saya mengesyorkan semua rakyat untuk secara sopan hormat kepada institusi diraja kita dan merayu supaya perkara ini laksanakan secepat mungkin sebelum negara kita jadi a complete failed state. Terima kasih. Saya bersetuju dengan Puan Ida. Who else will defend the people? Ya, saya tersentuh juga baca apa yang ditulis oleh Puan Ida. Mau tak mau, kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, anda payung negara. Payung kepada seluruh rakyat Malaysia berjumlah lebih 32 juta. Rakyat menyampaikan melalui platform-platform media sosial tentang kesusahan mereka, keperitan hidup mereka, yang menyaga kecil-kecil tak boleh menyaga akibat PKP, yang mana baru dapat duit air sinar buat modal untuk bazar Ramadan pun tak dapat menyaga. Dan kali ini kes terus meningkat walaupun kita berada di dalam darurat, di dalam macam-macam PKP, macam-macam P dah, tak larat nak kira dah P itu pun, dan sampai kita sendiri pun tak faham apa itu PKP itu. Jadi pada Saudara Harris, we don't need a government now. Ya, saya bersetuju. Dan juga apa yang disampaikan oleh Tuan Haji Hanif Katri, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong mempunyai kuasa eksekutif mutlak tanpa perlu menerima nasihat daripada sesiapa, termasuk Peguam Negara, dalam menentukan hala tuju kerajaan dan negara dalam keadaan darurat ini. Tuan Haji, panjang lebar, Tuan Haji nak apa nasihat Tuan Haji? Ya, satu je saya nak sentuh, dua perkara. Yang pertama, saya rasa kita perlu sentuh satu isu kecil. Tidaklah kecil, tapi yang perlu saya belum disentuh lagi. Ada ramai yang mengatakan, kenapa Hamid Badu cuma pada hari kenyataan media rasmi terakhir beliau pada hari Jumaat lalu baru nak bangkitkan perkara-perkara ni.
Secara spontan saya sendiri tertanya perkara tersebut. Secara sebagai seorang profesional dan seorang rakyat Malaysia, memang kenapa lewat sangat? Tapi jangan kita lupa, menurut Hamid Badu, tempoh 2 tahun dia, pada tahun pertama semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Dalam Negeri, dia mengatakan dalam sidang media itu dia tidak mengalami masalah. Dia tiada masalah campur tangan politik. Ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Menteri Dalam Negeri, iaitu semasa Tan Sri Muhyiddin dalam Kerajaan Pakatan Harapan, menjadi Menteri Dalam Negeri. Jadi tidak masalah pada masa itu. Jadi kalau tiada masalah macam masa itu, macam mana dia nak bangkitkan? Jadi tinggal sekarang ni setahun yang lalu. Dan dalam setahun yang lalu pun Tan Sri Hamid Badu mengatakan dia telah bangkitkan 2 kali dengan Perdana Menteri, iaitu dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga dengan Ketua Setiausaha Negara. Selogiknya perkara itu semestinya memakan masa lebih kurang 3 hingga 6 bulan yang lalu. Dan mesti sebagai seorang penjawat awam, di situ sedikit sebanyak takyidin betul. Pada masa itu Hamid Badu telah menggunakan saluran yang betul. Tapi bila saluran yang digunakan tidak berfungsi, Perdana Menteri 2 kali dirujuk. Tapi seperti Hamid Badu mengatakan, dia mengangkat tangan seperti ini dalam kenyataan dia. Tidak ada apa-apa respons yang positif berkaitan masalah ini. Dan Ketua Setiausaha Negara seperti biasa, seperti mana beliau anggap dia perlu walaupun salah, berdiam diri. Jadi apa yang dia nak buat? Takkan benda ini tidak boleh didedahkan supaya perkara ini tidak berlaku selepas ini. Jadi kita kena lihat latar belakang keadaan. Jangan mengatakan kenapa pada hari akhir baru dibangkitkan. Sebab dia dah usaha bangkitkan mengikut saluran yang betul sebelum ini. Dan sebelum daripada itu tiada masalah untuk 1 tahun. So, let's be fair to him. Sekurang-kurangnya dia telah bangkitkan perkara yang dia sendiri sebagai Ketua Polis Negara menganggap sebagai satu perkara yang jijik, yang kotor, yang boleh menjahanamkan struktur tadbir urus polis di Raja Malaysia yang merupakan satu cabang penting keselamatan rakyat negara kita. Adakah kita nak keselamatan kita terdedah kepada orang-orang yang mencampuri dengan niat politik? Adakah kita nak perkara macam tu? Kurang-kurangnya tak terdedah. Dan kita harapkan sekiranya lah, walaupun saya telah sarankan untuk dilanjutkan, tidak dilanjutkan. Kita harap Ketua Polis Negara baru dapat teruskan perkara ini. Dan dengan adanya pegawai-pegawai yang integriti lain, seperti yang disebut oleh Hamid Badu, disebut nama Zambri 2 kali, dan disebut juga nama Ayub Khan, dan ada pegawai-pegawai lain, akan teruskan melawan perkara yang salah dalam sistem polis di Raja Malaysia, dan kami di luar akan sentiasa menyokong benda yang betul, insya-Allah. Yang keduanya Saudara Fazli, ada persoalan kepada siapa lagi tidak minta? Betul. Minta kepada diri sendiri. Rakyat yang sebenarnya patut salahkan diri kita sendiri. Kalau kita sebenarnya berfungsi sebagai rakyat yang patriotik sejak berpuluh tahun dulu, kita tidak mungkin menyebabkan adanya orang-orang politik yang berperangai seperti ini. Bila kita ada PRU, kita sokong parti. Ramai di sana akan sokong parti. Dan bila parti itu berjaya, kita tutup mulut walaupun mereka bersalah. Itu yang kita salah. Ya, itu yang kita salah. Tuding jari kat sana, 3 jari kat diri sendiri. Jadi betulkan diri kita. Betulkan matlamat kita. Betulkan nawaitu kita. Betulkan fungsi kita sebagai rakyat yang patriotik. InsyaAllah institusi-institusi lain terpaksa ikut. Sama ada polis di Raja Malaysia, SPRM, kerajaan, mahkamah dan kebawah dilihan Ketua Agung akan mudah ikut. Sekian yang benar dan yang tepat daripada Allah SWT. Yang kilaf dan pincang adalah semestinya di atas kelemahan diri sendiri. Wallahualam. Assalamualaikum. Terima kasih di atas perhatian padu anda jitu tak bergerak menyaksikan siaran langsung kami, tak pernah bosan untuk mendengar siaran langsung kami. Kepada anda semua, rebutlah peluang di 10 Ramadan terakhir ini mencari Lailatul Qadar dan berubah daripada yang kurang baik kepada lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih kepada semua komen-komen yang melemparkan komentar pada hari ini. Semua yang terbaik. Tidak ada yang memaki hamun, mencaci, menghina, kerana kami bercakap bukan di atas landasan mana-mana parti politik dan kami bercakap tidak dibayar oleh mana-mana individu. Ingin kami tegaskan, Inspirasi Mahathir adalah sebuah platform independence. Tidak kami menerima mana-mana menyokong, menjual maruah kami kepada pihak itu, pihak ini. Tidak.
apa yang kami sampaikan, apa yang kami pilih Tuan Haji Hanif Qadri untuk bercakap adalah berlandaskan perlembagaan dan undang-undang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada kami dan juga tim kerja Inspirasi Kumahazir, kerana selepas Hari Raya kot baru mungkin kita bertemu pula. Doakan supaya kami sihat walafiat dan juga anda semua. Kami doakan supaya sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah selalu. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Yang baik hanya datang daripada Allah, yang jahil semestinya daripada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.